salam sejahtera anak-anak. Apa khabar? Selamat berjumpa lagi di channel Cikgu Syam. Dunia Matematik, jom belajar bersama Cikgu Syam. So, pada kali ini Cikgu akan sambung dengan Matematik tingkatan 1, bab 2, iaitu faktor dan gandaan. Dan kali ini kita akan lihat 2.2, gandaan sepunya dan gandaan sepunya terkecil, ataupun kita panggil GSTK. Jom. Baik anak-anak, 2.2 gandaan sepunya dan gandaan sepunya terkecil GSTK. Pada video PTPC yang lepas kita dah lihat iaitu 2.1 faktor, faktor perdana, faktor sepunya terbesar iaitu FSTB. So kali ini kita akan lihat gandaannya. Standard pembelajaran menerang dan menentukan gandaan sepunya bagi nombor bulat. So itu yang kita akan lihat pada kali ini. Jadi, apakah gandaan sepunya? Perhatikan. 9 darab 1, 9. 9 darab 2, 18. 9 darab 3, 27. So, nombor 9 didarab dengan 1, 2, 3, seterusnya untuk menghasilkan 9, 18, 27 dan seterusnya. 9, 18, 27 dan seterusnya ini disebut sebagai gandaan bagi 9. Boleh faham? Aktiviti penerokaan 3, tujuan menerang dan menentukan gandaan sepunya. Arahan lakukan aktiviti secara berpasangan macam biasa anak-anak buat sendiri. Kita masih PKP kan. Jadi anak-anak sebenarnya boleh berpasangan, tapi kita berpasangan jarak jauh lah. Kamu berhubung dengan rakan kamu melalui WhatsApp, Telegram, mungkin video call dan sebagainya. So apa arahan dia? Yang pertama, senaraikan 5 gandaan pertama bagi 6 dan 8. Soalan kedua ataupun arahan kedua, adakah terdapat nombor yang disenaraikan merupakan gandaan bagi 6 dan juga gandaan bagi 8? Maksudnya dalam gandaan 6 dan 8 tu ada nombor yang sama. 3. Bincang dengan rakan anda dan terangkan ciri-ciri nombor itu berhubung dengan 6 dan 8. Apa yang anak-anak dapat, bincang dengan rakan-rakan, tengok adakah mereka dapat yang sama. So hasil daripada aktiviti penerokaan 3 ni, kita dapati bahawa 24 merupakan gandaan bagi 6 dan 8. Maksudnya gandaan bagi 6 ada 24, gandaan bagi 8 pun ada 24. Ini bermaksud 24 boleh dibahagi tepat dengan 6 dan 8 kan. 24 bagi 6 dapat 4. 24 bagi 8 dapat 3. Betul. Jadi nombor 24 disebut sebagai gandaan sepunya. Gandaan sepunya bagi 6 dan 8. Boleh ya? Mari berbincang. Berapakah bilangan gandaan sepunya bagi 6 dan 8 yang boleh ditulis? Bincang dengan rakan anda. Dia suruh bincang dengan rakan ni, bukan dengan cikgu. Cikgu gurau je. Buat perbincangan dengan rakan-rakan, tengok apa yang kamu dapat dan kamu boleh share dengan guru kamu ya. Contoh 9. Tentukan sama ada 32 ialah gandaan sepunya bagi 2 dan 8 atau bukan. 60 ialah gandaan sepunya bagi 5, 15, 24 atau bukan. 72 ialah gandaan sepunya bagi 8, 9, 18 dan 24 atau bukan. Kita lihat. Untuk A ya. Kita dapati 32 bagi 2 dapat 16. 32 bagi 8 dapat 4. Jadi 32 boleh dibagi tepat dengan 2 dan 8. Maka 32 ialah gandaan sepunya bagi 2 dan 8. Macam tu ya. Jadi kalau kita nak tentukan nombor tu gandaan sepunya tu tidak, kita tengok dia boleh tak bagi dengan nombor tu. Kalau boleh, ialah dia gandaan sepunya ya. Kita tengok B. 60 kan dia kata tadi, adakah gandaan bagi 5, 15, 24. Kita tengok 60 bagi 5 dapat 12. 60 bagi 15 dapat 4. Tapi 60 bagi 24 dapat 2. Cuma dia ada baki. Bila ada baki, maksudnya 60 tidak boleh dibagi tepat dengan 24. Jadi, kesimpulan dia, 60 bukanlah gandaan sepunya. Bagi 5, 15, 24. Dia kalau gandaan sepunya, semua ya, dia mesti boleh dibagi tepat. Tak ada baki-baki. Macam A tu. C.
Ya, 72 bagi 8 dapat 9, 72 bagi 9 dapat 8, 72 bagi 18 dapat 4, 72 bagi 24 dapat 3. Jadi kita dapati 72 ni boleh dibagi tepat dengan 8, 9, 18, 24 ni. Semua kan, tengok dia tak ada baki ya. Jadi kesimpulannya apa? 72 ialah ganda answer punya bagi 8, 9, 18 dan 24. Alright, next. Aktiviti penerokaan 4 ya. Meneroka hubungan ganda answer punya pertama dengan ganda answer punya yang berikutnya. Lakukan aktiviti ini dalam kumpulan 4 orang. Buka folder yang dimuat turun pada muka surat ini ya, dalam buku teks. Okey, buka fail ganda answer punya yang telah kamu muat turun ya. So dalam bentuk Excel ni. So paparan menunjukkan senarai gandaan 3 warna merah dan senarai gandaan 5 bagi warna biru. Ini ya paparan yang kamu patut dapat. Okey, perhatikan senarai gandaan yang dipaparkan. Tulis gandaan sepunya pertama bagi 3 dan 5. Next, tulis 3 gandaan sepunya yang berikut. Jelaskan apa hubungan gandaan sepunya pertama itu dengan 3 gandaan sepunya yang berikut. Ulang langkah 2 dan 4 dengan menukar nombor di sel A1 dan A2 masing-masing kepada nombor yang berikut 6 dan 8, 4 dan 10. Bincang dengan rakan dan buat satu kesimpulan. Okay, anak-anak boleh cuba ni ya. So, cikgu terus kepada rumusan lah. So, hasil daripada aktiviti penerokaan 4, kita dapati gandaan sepunya pertama bagi 3 dan 5 ialah 15. Dan gandaan sepunya bagi 3 dan 5 yang lain ialah gandaan bagi 15. Okay, faham tak? Okay, contoh 10. Senaraikan 5 gandaan sepunya pertama bagi 2, 3 dan 4. Okay, so kita kena senaraikan lah. Gandaan 2, dia mesti mula dengan 2 lah. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 dan seterusnya. Sebab gandaan ni tak habis, jadi anak-anak kena letak koma dan 3 dot. Okay, tentukan gandaan sepunya pertama bagi 2, 3, 4. Kemudian tentukan gandaan bagi gandaan sepunya pertama itu. Okay, gandaan 3. So, start dengan 3 ya. 3, 6, 9, 12, 15, seterusnya. Gandaan 4. 4, 8, 12, 16, seterusnya. So, apa yang pertama ya, yang sama gandaan dia? 12 kan? Tengok ketiga-tiga ni. Ini yang pertama ya, yang sama. 12. Jadi, gandaan sepunya pertama bagi 2, 3 dan 4 ialah 12. Maka 5 gandaan sepunya pertama bagi 2, 3, 4 dan 12 ialah gandaan bagi 12 lah. Sebab tadi hasil daripada penerokaan. Jadi gandaan pertama dia 12 kan. The next gandaan dia adalah 24. Maksudnya dia bertambah 12. Lepas tu tambah lagi 12. 36. Tambah lagi 48. Tambah lagi 12. 60. Itu maksud rumusan hasil daripada aktiviti penerokaan 4 tadi. Faham ya? Okey. Alright. Latih diri 2.2a. Okey, nombor 1. Dan nombor 2. Nombor 1, tentukan sama ada nombor berikut ialah gandaan sepunya atau bukan bagi senarai nombor dalam tanda kurung. Adakah 72 gandaan sepunya bagi 9, 12 dan seterusnya ya. Anak-anak try. Okey, 2. Senaraikan 5 gandaan sepunya bagi setiap nombor yang berikut. Gunakan hamparan elektronik untuk membantu anda. Ini kalau anak-anak nak guna hamparan dalam aktiviti penerokaan 4 tadi. Kalau tak nak, anak-anak boleh list macam contoh yang sebelum ni lah. Okay, so seperti biasa, cikgu kasih 5 ke 10 minit. Cuba buat dengan langkah kerja yang teratur dan betul dan lengkap ya. Kemudian cek jawapan kamu di dalam buku teks. Kalau betul, alhamdulillah. Kalau tak betul, semak. Buat pembetulan kenapa salah. Kalau masih tak faham, bincangkan dengan rakan dan juga guru kamu. Kalau dah okey, kita teruskan. Okay? Alright, next. Apakah gandaan sepunya terkecil ataupun GSTK? Ingat macam 2.1. Faktor sepunya terbesar, kalau nak tulis ringkasan dia atau short form dia, semua huruf besar. F besar, S besar, T besar, B besar, FSTB. Sama juga kalau nak tulis gandaan sepunya terkecil, short form dia ataupun dia punya ringkasan, mesti semua huruf besar, G besar, S besar, T besar, K besar, ya, GSTK. Okey, standard pembelajaran. Tentukan GSTK bagi 2 dan 3 nombor bulat. Kita telah mempelajari bahawa gandaan sepunya bagi 6 dan 8 ialah 24, 48, 72, 96 dan seterusnya ya. Antara gandaan sepunya itu, gandaan sepunya pertama 24 tu bernilai paling kecil kan, yang lain semua makin meningkat. Jadi nombor 24 tu kita sebut sebagai gandaan sepunya terkecil, GSTK bagi 6 dan 8. So GSTK boleh ditentukan dengan kaedah menyenarai gandaan sepunya, pembahagian berulang, pemfaktoran perdana. Sama dengan FSTB.
Ya, ada 3 kaedah tetapi mesti ada kelainan dia. Kalau tidak, sama pula dengan FSTP kan. Kita tengok ya. Nama dia sama anak-anak tapi cara dia ada beza sikit. Okey, mari berbincang. Jelaskan bagaimana anda menyelesaikan 1/6 tambah 1/8 dengan menggunakan GSTK. Ini pecahan ya. Kita dah belajar dalam bab 1 dulu. Okey. Jadi sebenarnya kita boleh selesaikan ini dengan menggunakan GSTK. Macam mana? Cuba anak-anak bincang dengan rakan-rakan. Okey, contoh 11. Tentukan gandaan sepunya terkecil GSTK ya, bagi 2 dan 3, 3, 6, 9, 3, 8, 12. Okey, kita guna 3 kaedah tadilah. Alright, kita tengok A. Kaedah menyenarai gandaan sepunya. So, senaraikan gandaan 2. 2, 4, 6, 8, 10. Mesti ada sebab dia tak berhenti kat situ dan seterusnya mesti buat koma 3 titik. Gandaan 3, 3, 6, 9, 12, koma 3 titik maksudnya seterusnya. So, apa kita bulatkan yang sama? So, 6 kan? Jadi, tengok yang kita bulat-bulatkan ni, adakah dia yang paling kecil? Betul kan? Dia paling kecil. Jadi, itulah dia GSTK kan? Iaitu gandaan sepunya terkecil dia adalah 6. Okey, ini kaedah menyenarai gandaan ya. Boleh ya? Okey, kaedah pembahagian berulang. Tengok arahan dia. Yang pertama, bahagikan nombor-nombor itu secara berturutan dengan pembahagi yang boleh membahagi sekurang-kurangnya satu nombor. 2. Nombor yang tidak boleh dibahagi dengan pembahagi yang dipilih diturunkan untuk pembahagian seterusnya. 3. Pembahagian diteruskan sehingga semua hasil bahagi adalah 1. Ada beza tak anak-anak dengan kita buat kaedah pembahagian berulang FSTB? Ada kan? Ada. Sebab syarat kalau FSTB kita nak pilih nombor kat tepi ni, dia mesti boleh dibahagi semua nombor kat sini. Betul tak? Kemudian kalau dah tak boleh dibahagi walaupun satu nombor, dia akan stop. Tapi GSTK tak. GSTK satu nombor je awak boleh bahagi, tetap teruskan. Yang tak boleh bahagi tu bawa turun. Okey. Contoh okey, tengok 3, 6, 9. Okey, 3 ni nombor ni boleh bahagi dengan 3 kan? Okey, 3 bagi 3 dapat apa? 1. 6 bagi 3 dapat 2. 9 bagi 3 dapat 3. Kalau ikut dah tak boleh dah ni. Kalau FSTB dah tak boleh buat apa-apa. Tapi since ini adalah GSTK, kita kena teruskan. Sebab syarat dia mesti semua dapat 1. Itu GSTK. Okey, so 1, 2, 3. Jadi next saya bahagi dengan 2. 1 boleh bagi dengan 2, tak boleh kan? Kalau tak boleh buat turun. 2 boleh bagi 2, boleh. Dapat 1. 3 boleh bagi 2, tak boleh. Jadi bawa turun 3. Faham? Sekarang kita dah ada 1, 1, 3. Okey, sekarang kita nak jadikan 1, 1 ni dah memang 1. So 3 ni nak jadikan 1 kena bahagi dengan 3 kan? Jadi kita letak 3 kat sini lah. Okey, 1 bahagi 3 boleh? Tak boleh. Jadi bawa turun je 1. 1 bahagi 3 tak boleh. So bawa turun 1. 3 bahagi 3 dapat 1. Jadi sekarang semua kat bawah ni 1. So apa nak buat yang tepi ni? Macam biasa darab 3 darab 2 darab 3. So GSTK bagi 3, 6, 9 ialah 3 darab 2 darab 3. So 18. Boleh anak-anak Ini kaedah pembahagian ulang. Cikgu tak nak kamu keliru antara kaedah pembahagian ulang nak cari FSTB dengan GSTK. Ada beza. Jadi kalau tak faham, tengok balik video cikgu sebelum ni. Ada beza Jangan silap. Okey. Kaedah pemfakturan perdana. Pun ada beza sikit anak-anak. Ada beza. Alright. 3. Okey. 3 dia memang 3 je lah. Okey. Kenapa dia jarak jauh? Sekejap lagi cikgu beritahu. Okey, 8. 8 adalah 2 darab 2 darab 2. Okey. 12 adalah 2 darab 2 darab 3. Okey. Cara dia adalah kita kena susun nombor ni ikut dia punya kata orang urutan Okey, contoh 3 kan, dia tak ada 2 kat sini. Jadi kalau tak ada 2 kat sini, kita kena tolak dia ke hujung. Yang sini dia start dengan 2 kan, 2 darab 2 darab 2. Okey, tapi yang ni cikgu kenapa 2 darab 2, kenapa 2 ni tak dekat depan? Tak boleh sebab dia darab 3, dia ada 3 kat sini. 3 ni dia kena satu kolom dengan 3 yang dekat atas. Jadi 2 ni kena tarik ke sini lah. Dia tak boleh pula 2 darab lepas tu kosong, darab jauh tak boleh. Dia kena susun berturutan. Okey, faham 3 dengan 3, 2 dengan 2 dengan 2. Okey, next. Kita kena tengok kolom by kolom. Kolom pertama.
Walaupun atas tak ada nombor, bawah ni tak ada nombor, tapi sini ada 2 kan? Jadi bawa turun 2. 2 ya. Sini kolom kedua, atas tak ada nombor tapi sini ada 2, 2. Jadi sini kita kira kolom 2 lah. Jadi bawa turun 2. Sini pun sama, atas tak ada nombor tapi sini ada 2, 2. Jadi ini kolom 2 lah. Okey, sini 3, tengah tak ada nombor 3. Jadi ini kita panggil kolom 3. So, kita darabkan semualah. 2 darab 2 darab 2 darab 3. Jadi itulah di JSTK. Okey, JSTK bagi 3, 8, 12 ialah 2 darab 2 darab 3 iaitu 24. Faham Cuba tengok balik anak-anak. Kaedah pembuatan perdana JSTK dengan FSTB. Beza anak-anak. Kalau FSTB dia memang susun je terus. Kan? Okey. Tapi kalau JSTK ni dia memang kena susun macam ni. Ya. Kena ikut. Kena ikut dia punya urutan. Sebenarnya FSTB pun sama. Tadi awak try tengok balik. Ya. Supaya awak faham. Kalau masih keliru nanti refer pada guru kamu. Ya. Itulah 3 kaedah untuk mencari JSTK. Okey, kaedah alternatif. 3, 8, 12. Kena pasti nombor yang terbesar 12 kan? Okey, senaraikan gandaan nombor yang terbesar itu. So, daripada 12 tu, kita senaraikan gandaannya pula. 12, 24, 36. Ini kita nak cari tadi 3, 8, 12. Katakan kita nak cari JSTK dia. Jadi, antara 3, 8, 12, mana yang besar? 12 kan? So, 12 tu, kita cari gandaannya pula. 12, 24, 36 ya. Okey, nombor 3, tentukan gandaan yang terkecil yang boleh dibahagi tepat dengan semua nombor yang lain. Okey, 12 boleh bagi 3? Boleh. 12 boleh bagi 8? Tak boleh. So, 12 buang. Okey, 24. 24 boleh bagi 3? Boleh. 24 boleh bagi 8? Boleh. 24 boleh bagi 12? Boleh. Jadi, 24 boleh dibagi tepat dengan 3 dan 8. Okey, bagi 12 memanglah boleh kan? Maka, JSTK bagi 3, 8, 12 ialah 24. Ini pun kita boleh guna kaedah. Okey, boleh try. Okey, latih diri 2.2b, cari JSTK bagi semua nombor ni. Okey, macam video sebelum ni cikgu nak, walaupun dia tak beritahu kaedah apa ya, kita tengok tadi ada 4 kaedah kan. Cuba anak-anak guna semua kaedah. Katakan yang ini kaedah penyenaraian gandaan, yang ini kaedah pembahagian berulang, ini kaedah pemfakturan perdana, yang ini kaedah alternatif. Yang ini ulang balik. Okey, supaya anak-anak mahir kepada keempat-empat kaedah. Kemudian tu tengok jawapan. Okey, kalau boleh buat alhamdulillah, kalau tak boleh bincang dengan rakan-rakan dan juga tanya guru kamu lah ataupun tengok balik video cikgu. Okey? Boleh anak? Alright, menyelesaikan masalah macam biasalah bahagian terakhir ni, teknik pembelajaran, kita nak menyelesaikan masalah yang melibatkan JSTK. Zon aplikasi matematik. Okey, minuman kopi dijual dalam 6 tin sekotak dan minuman teh dijual dalam 9 tin sekotak. Ainon ingin membeli bilangan tin minuman yang sama bagi kedua jenis minuman itu untuk jamuan hari jadi adiknya. Berapakah bilangan kotak yang paling kurang bagi setiap jenis tin minuman yang perlu dibeli oleh Ainon? Okey, ingat bila nak selesaikan penyelesaian masalah 4 langkah. Okey, memahami masalah. Yang kedua, merancang strategi. Ketiga, melaksanakan strategi. Dan yang keempat, membuat refleksi atau rumusan. Okey, apa memahami masalah? Bilangan tin minuman kopi 6. 6 tin sekotak. Bilangan tin minuman teh 9 tin sekotak. Cari bilangan kotak yang paling kurang bagi setiap jenis tin minuman yang perlu dibeli oleh Ainon. Itu masalah kita cuba faham. Okey, merancang strategi. Cari JSTK bagi 6 dan 9 untuk menentukan bilangan tin minuman yang sama. Gunakan pembahagian untuk mencari bilangan kotak tin minuman kopi dan teh. Melaksanakan strategi. So dia guna kaedah penyenaraian kan. Okey, gandaan bagi 6, 6, 12, 18, 24, 30 seterusnya. Gandaan 9, 9, 18, 27, 36, 45 seterusnya. So JSTK dia yang paling kecil, yang pertama yang sama adalah 18. So, JSTK bagi 6, 9 ialah 18. So, bilangan kotak minuman kopi 18 bahagi dengan 6 dapat 3. Bilangan kotak tin minuman teh 18 bagi 9 dapat 2. Jadi, bilangan kotak yang paling kurang dibeli oleh Ainon ialah 3 kotak tin minuman kopi dan 2 kotak tin minuman teh. So, membuat refleksi. Bilangan tin minuman kopi ialah 3 darab 6, so dapat 18. Bilangan tin minuman teh 2 darab 9 dapat 18. Faham Right.
Okey, latih diri 2.1, 2.2C penyelesaian masalah, cuba buat anak 5 ke 10 minit, try. Gunakan 4 step tadi, memahami masalah, merancang strategi, melaksanakan strategi dan juga membuat refleksi. Cuba anak-anak jangan kita malas nak membaca jawapan soalan yang panjang-panjang dan pastikan kamu highlightkan keluarkan info-info yang penting. Okey. Alright. Kalau dah okey, jawapan betul, kita teruskan. Kalau tidak, ulang lagi, cari, buat pembetulan sampai kamu dapat jawapan dan langkah yang betul. Okey? Alright, seperti biasalah, yang ini cikgu nak kamu buat dalam buku tulis untuk sekolah cikgu, kena hantar nanti naik cuti. Mahir diri 2.2, muka surat 42. Okey, baca arahan dia. Okey, ada 4 soalan, buat dalam buku tulis. Okey, rumusan. Kita dah habis bab 2 ni. Sebenarnya ada 2 subtopik je kan, kalau kamu mesti ingat. Okey, faktor Faktor kita dah lihat apa tu faktor kan. Macam inilah kita listkan faktor. Iaitu faktor bagi 12, maksudnya apakah nombor-nombor yang 12 boleh bahagi dengan nombor-nombor tu dengan tepat, tak ada baki. Okey, kalau faktor sepunya maksudnya kita senaraikan faktor 12 dan 18, kemudian kita lihat mana yang sama kan. Itu faktor sepunya. Kalau faktor sepunya terbesar, ada 3 kaedah tu, iaitu kaedah penyeraian faktor, kaedah pembahagian berulang dan juga yang ketiga kaedah pemfakturan perdana. Okey, next yang kita lihat hari ini gandaan. Gandaan ni maksudnya kalau gandaan bagi 6, 6 seterusnya kita tambah je dengan 6, betul tak? 12 tambah lagi 6 dan seterusnya. Gandaan sepunya, kita senaraikan gandaan 6 dan 8 dan kita highlightkan. Sebenarnya kita hanya lihat gandaan yang pertama, kemudian kita gandakan pula gandaan yang pertama tu kan. Maksudnya gandaan, contoh gandaan sepunya bagi 6 dan 8, yang pertama gandaan sepunya dia adalah 24. Jadi kita ambil je 24, kita tambah je. Tak payah awak nak senaraikan panjang-panjang 24 tambah 24, 48 tambah lagi 24 dan seterusnya. Itulah dia gandaan sepunya. Okey, gandaan sepunya terkecil JSTK yang baru kita lihat tadi ada 4 kaedah betul. Kaedah penyeraian gandaan, kaedah pembagian berulang, kaedah pemfakturan perdana dan kaedah alternatif. Okey anak-anak, so semoga video cikgu ni dapat memberi manfaat kepada kita semua. Okey, jangan lupa fahamkan sebab kita banyak akan gunakan apa yang kita telah pelajari dalam bab-bab yang seterusnya. Okey, sebelum kita berhenti di sini, jangan lupa subscribe YouTube channel Cikgu Syam, like, komen dan share. Okey, jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum, bye.